Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Nazmi bin Nasirun, A169237. Saya merupakan pelajar kerja sosial tahun akhir FSSK Universiti Kebangsaan Malaysia. Berikut merupakan tajuk kajian yang telah dihasilkan oleh saya dengan hasil bantuan daripada penyilai saya iaitu Dr. Ezarina Zakaria. Pengetahuan HIV/AIDS, keterlibatan dalam hubungan romantik dan tingkah laku seksual sesama jantina, kajian kes dalam kalangan mahasiswa universiti. LGBT. Apa itu LGBT? LGBT atau singkatan daripada lesbian, gay, bisexual dan transgender merupakan individu yang terlibat dengan orientasi atau tingkah laku seksual secara songsang dan mengamalkan norma bertentangan dalam kehidupan mereka sendiri. Tingkah laku seksual pula membawa maksud seseorang itu mempunyai pengalaman mengadakan hubungan seks yang kemudiannya mendorong kepada hubungan intim, dan bagi masuk kajian ini, ada keinginan yang mendorong pula kepada peningkatan aktiviti seksual sesama jantina. Hubungan romantik yang dijalinkan bersama pasangan sesama jantina sebenarnya mampu menjaga keselamatan dan keselesaan antara satu sama lain di samping menunjukkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berpasangan. Berikut merupakan statistik golongan gay menurut JAKIM pada tahun 2018. Pada tahun 2013, seramai 173,000 individu telah dikenal pasti menjadi gay. Walau bagaimanapun, berlaku peningkatan yang mendadak pada tahun 2018 iaitu sebanyak 310,000 individu telah dikenal pasti menjadi gay pada tahun tersebut. Berikut merupakan persoalan objektif umum dan objektif khusus. Walau bagaimanapun, untuk pembentangan ini saya akan menerangkan mengenai objektif khusus. Objektif khusus saya yang pertama ialah meneroka profil mahasiswa institusi pendidikan tinggi yang mengamalkan hubungan romantik dan tingkah laku seksual sesama jantina. Yang kedua, mengkaji faktor risiko keterlibatan mahasiswa institusi pendidikan tinggi dalam hubungan romantik dan tingkah laku seksual sesama jantina. Sorotan literatur. Berikut merupakan aspek kajian saya iaitu faktor keterlibatan hubungan romantik dan tingkah laku seksual sesama jantina. Terdapat 4 pengkaji lepas yang telah menjalankan kajian mengenai kajian yang telah saya jalankan. Antaranya adalah seperti Abdullah F dan Ahir NM pada tahun 2019. Yang kedua, Darmayanti Y tahun 2018 dan yang ketiga, Hir AM dan Rafsanjani CWH pada tahun 2018 dan yang terakhir sekali, Zhou Y et al. Tahun 2014. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut pada dapatan kajian mengenai sorotan literatur ini. Berikut merupakan kerangka konseptual untuk kajian yang telah saya jalankan. Metodologi penyelidikan. Saya telah menggunakan kaedah kajian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian kes. Lokasi kajian, saya telah menggunakan medium Google Meet untuk menemu bual informan yang terlibat untuk kajian ini. Manakala persempelan kajian digunakan ialah persempelan bola salji, dan seramai 4 orang mahasiswa daripada institusi pendidikan tinggi di Malaysia telah ditemu bual. Analisis data pula saya telah menggunakan analisis tematik untuk mengenal pasti tema-tema mengenai objektif kajian. Skop temu bual terdiri pada 2 bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A adalah untuk mengenal pasti profil mahasiswa. Bahagian B, pengetahuan HIV/AIDS, faktor keterlibatan mahasiswa dalam hubungan romantik dan tingkah laku seksual sesama jantina. Berikut merupakan dapatan kajian untuk kajian ini. Hasil analisis data mengenai profil informan telah diperolehi daripada temu bual yang telah dijalankan secara atas talian sepanjang bulan Februari hingga Mac 2021 di pelantar Google Meet.
Berdasarkan jadualan yang tertera, dapat dilihat bahawa 4 informan lelaki berbangsa Melayu dan beragama Islam yang terlibat dalam kajian ini berumur dalam lingkungan 22 tahun hingga 24 tahun. Majoriti informan yang terlibat pula terdiri dalam kalangan mahasiswa, ijazah sarjana muda dan hanya seorang sahaja mahasiswa yang mengambil diploma di institusi pengajian tinggi di Malaysia. Berdasarkan data yang diperoleh juga, tempoh pelibatan informan sebagai gay adalah lebih daripada 10 tahun. Selain itu, majoriti informan masih lagi aktif dalam mengadakan hubungan bersama pasangan mereka yang sama jantina. Tambahan lagi, berkenaan pengalaman dikenakan tindakan undang-undang pula, kesemua informan tidak pernah dikenakan apa-apa tindakan daripada perbuatan amalan seks sesama jantina ini. Ini kemungkinan kerana amalan ini dilakukan secara bersembunyi. Objektif kedua saya ialah faktor berisiko keterlibatan mahasiswa IPT dalam hubungan romantik dan tingkah laku seksual sama jantina. Terdapat 4 tema yang telah dikenal pasti untuk objektif saya yang kedua ini. Tema yang pertama iaitu pengalaman gangguan seksual semasa kecil. Berikut merupakan contoh verbatim daripada informan. Penyelidik mendapati bahawa 3 daripada 4 informan terlibat dalam hubungan romantik dan tingkah laku seksual sama jantina kerana pengalaman gangguan seksual yang pernah dikenakan terhadap mereka. Kajian ini juga sebenarnya selari dengan kajian yang pernah dilakukan oleh pengkaji lepas yang menyatakan bahawa pengalaman individu dikenakan gangguan seksual semasa kecil telah dijadikan sebagai titik permulaan yang mendorong mereka untuk terlibat menjadi gay atau LGBT. Faktor risiko yang kedua ialah faktor personality. Faktor personality sebenarnya merupakan faktor yang telah mempengaruhi informan untuk terlibat. Menurut pengkaji-pengkaji lepas, mereka menyatakan bahawa faktor personality semula jadi yang terdapat pada diri mereka adalah seperti feminin dan mempunyai minat terhadap lelaki merupakan sebab informan terlibat dalam hubungan romantik dan tingkah laku seksual sesama jantina. Faktor risiko yang ketiga pula ialah pengaruh rakan berisiko. Berikut merupakan contoh verbatim daripada informan A dan informan B. Berdasarkan kenyataan yang tertera, jelas menunjukkan bahawa pengaruh daripada rakan berisiko telah menyebabkan informan untuk terlibat menjadi gay. Dan hasil kajian ini juga sebenarnya selari dengan kajian yang pernah dilakukan oleh pengkaji-pengkaji lepas. Mereka menyatakan bahawa rakan-rakan informan yang terlibat dalam hubungan romantik dan tingkah laku seksual sama jantina telah bercerita mengenai penglibatan sehingga informan sendiri terpengaruh untuk terlibat sama. Dan faktor risiko yang terakhir ialah pengaruh negatif daripada internet. Pengaruh negatif daripada internet juga sebenarnya telah menjadi faktor yang berperanan mengekalkan status hubungan dan minat informan ke arah kehidupan gay. Majoriti informan mempunyai aplikasi gay kerana keinginan mereka untuk mencuba perkara baharu, berkenalan dengan individu lelaki yang mengamalkan tingkah laku yang sama, mencari pasangan dan untuk mengadakan hubungan seksual secara bersama sesama jantina. Walau bagaimanapun, terdapat 2 daripada 4 informan yang menonton video atau filem yang menunjukkan bentuk badan lelaki sehingga menimbulkan rasa suka yang mendalam terhadap lelaki. Dapatan kajian yang telah dilakukan oleh saya juga sebenarnya selari dengan kajian yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji lepas. Mereka menyatakan bahawa pengaruh daripada internet boleh mendorong terhadap kenaikan jumlah golongan gay melalui pelayaran video gay dan mereka juga boleh memuat turun aplikasi gay melalui App Store atau Google Store. Rumusan dan cadangan. Kajian ini sebenarnya dapat menyumbang kepada tata cara pelaksanaan hukuman kepada individu yang terlibat dengan LGBT. Pihak Mahkamah Syariah yang melaksanakan proses undang-undang seharusnya memberikan perhatian kepada faktor risiko atau pengalaman masa lampau golongan gay ini yang menyebabkan mereka terjebak menjadi gay atau LGBT. Oleh itu, pihak Mahkamah Syariah tidak sepatutnya menjatuhkan hukuman jenayah semata-mata kepada golongan gay tersebut. Tetapi, elemen psikososial juga perlu diberi perhatian kepada individu yang terlibat menjadi gay pada masa kini. Hal ini demikian kerana
Terdapat segelintir daripada individu yang terjebak menjadi gay sebenarnya adalah disebabkan oleh telah menjadi mangsa keadaan. Yang seterusnya, kajian ini juga dapat memberi sumbangan kepada mahasiswa, rakan-rakan mahasiswa, keluarga dan masyarakat yang terlibat dalam hubungan romantik dan tingkah laku seksual sesama jantina. Hal ini demikian kerana terdapat pelbagai pihak atau individu yang signifikan dengan golongan homoseksual, khususnya gay, telah memberikan layanan yang tidak begitu baik sehingga masyarakat menjauhkan diri hanya disebabkan oleh pengamalan norma yang menyimpang daripada masyarakat atau agama oleh golongan tersebut. Oleh itu, berdasarkan faktor risiko yang telah dikenal pasti dalam kajian ini, pihak atau individu yang signifikan dengan mahasiswa yang terlibat menjadi gay perlu mengurangkan stigma sosial terhadap mereka. Faktor risiko yang telah dikenal pasti juga perlu dijadikan sebagai platform atau iktibar supaya gejala LGBT ini tidak tersebar luas kepada generasi akan datang. Bagi cadangan kajian ini, boleh gunakan kaedah kajian secara kuantitatif selain daripada kualitatif yang telah digunakan oleh saya sendiri. Walau bagaimanapun, borang soal selidik atau pautan Google Docs hanya diberikan kepada informan yang terlibat sahaja, tanpa didedahkan kepada mana-mana pihak yang tidak ada kaitan dengan isu sensitif yang berkaitan dengan LGBT atau gay. Selain itu, cadangan lain merupakan pengkaji akan datang perlu mendapatkan sampel kajian yang boleh memberikan kerjasama dalam memberikan maklumat mengenai isu sensitif ini. Hal ini demikian kerana memandangkan gay atau LGBT merupakan isu yang sensitif, agak sukar sebenarnya bagi mendapatkan informan daripada golongan tersebut. Dan yang terakhir sekali, pemilihan informan pula hendaklah dipelbagaikan dan perlu terdiri daripada pelbagai status sosial. Kajian menyarankan supaya informan perlu melibatkan dan seimbang daripada pelbagai kaum atau etnik seperti Melayu, Cina, India, Bumiputera Sabah dan Bumiputera Sarawak. Saranan lain melalui kajian ini juga perlu memilih informan yang mempunyai tempoh penglibatan sebagai gay atau LGBT yang bermula dari 10 tahun dan ke atas. Hal ini demikian kerana faktor risiko dan amalan hubungan romantik serta tingkah laku seksual sesama jantina pasti dapat dikenal pasti dengan lebih mendalam, serta pola tingkah laku dan kecenderungan minat sesama jantina ini akan dikenal pasti dengan lebih jelas. Sekian sahaja pembentakan daripada saya. Jika terdapat apa-apa persoalan mengenai kajian ini, boleh hubungi saya melalui email dan nombor telefon yang tertera.